Baik. Seterusnya yang kelima, bermukim. Dia kalau sebut kata bermukim, dia merangkumi bermustautin. Tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir dengan musafir yang panjang, iaitu 82 km ke atas. Ya, sebenarnya musafir yang panjang ni, penetapan hak yang disebut dalam kitab adalah musafir sehari semalam, ataupun dua hari, ataupun 2 malam. Perjalanan 2 marhalah ke atas. Sekarang ni kita nak guna belaka pengiraan lagu tu. Kita sekarang ni kita guna kilometer. Sebelum ni orang guna batu. Orang tua-tua dulu kalau sebut kilometer tak faham. Dia batu dia tahulah. Orang dah ni batu tak faham. Kilometer je tahu. Sekarang ni kalau dengan pengiraan kilometer mana? Allahu Rabbi. Bermacam-macam pandangan ulama ma'asarah dalam menetapkan 2 kilometer. Ada kata 81, ada kata siapa 79 pun ada. 82, 85, 87, 92. Ada bermacam-macam pandangan. Okey, tapi apa yang dipilih oleh Syekh Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad Al-Kaf, perjalanan 2 marhalah adalah 82 km ke atas. Dan musafir yang diharuskan, jangan musafir yang diharamkan. Disyaratkan untuk mengharuskan berbuka dalam safar, bermusafir sebelum terbit fajar. Okey, ini 3 syarat. Jadi sekarang ni hak yang diwajibkan berpuasa adalah syarat dia orang bermukim. Manakala orang bermusafir tak wajib berpuasa. Tapi adakah semua bermusafir tak wajib berpuasa? Tak. Dia ada syarat-syarat dia. Orang bermusafir yang tidak diwajibkan berpuasa, yang pertama perjalanan dia jauh, 2 marhalah ke atas. Kalau bo nak pergi bandar, nak pergi Meding, tak puasa dah. Pelajar AQT nak pergi bandar, nak pergi Meding. Musafir tu dalam bahasa Arab tu safar, perjalanan. Siapa kat Ngadang barunya beli barang makan. Dah buat apa makan? Saya musafir. Tak boleh. Sebab perjalanan dekat sahaja. Satu. Yang keduanya, perjalanan tersebut mesti perjalanan mubah, harus. Jangan perjalanan haram. Bukan untuk melakukan maksiat. Yang ketiganya, mesti dia saat itu orang musafir pada permulaan masuk siang hari Ramadan. Permulaan siang hari Ramadan keluar fajar. Keluar fajar, dia telah jadi orang musafir. Kalau sebelum kalau keluar fajar, dia masih lagi orang bermukim, maka tidak boleh dia berbuka puasa dalam perjalanan tersebut. Okey, mungkin kita tak faham syarat yang ketiga, melainkan kita sebutkan contoh. Katakanlah, kita nak pergi mana? Nak pergi Kelumpur. Ataupun kita nak pergi, tak kira lah, musafir jauh lah. Kalau kita tolak pukul 12 malam daripada rumah kita, jadi katalah siapa di tempat destinasi yang kita nak pergi, pukul 5 pagi. Jadi, pukul 5 pagi siapa? Kita tempat yang kita nak pergi. Jadi bermakna kita bermusafir. Masuk subuh, kita orang musafir dah. Maka untuk hari itu, boleh kita berbuka. Adapun orang yang tolak daripada rumah pukul 9 pagi. Jadi, masuk subuh, dia masih lagi bermukim. Siapa sebelum pukul 9 masih lagi bermukim. Jadi, pukul 9 ke atas baru dia orang musafir. Kata ulama, tidak boleh dia tidak berpuasa. Mesti dia kena menyempurnakan berpuasa. Kerana pada awal siang hari diwajibkan puasa ke atas dia. Kerana dia orang bermukim. Maka kewajipan tersebut berterusan sehingga terbenam matahari. Okay, boleh faham kan? Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay, itu syarat yang ketiga. Dan syarat yang ketiga ni bukan pandangan mazhab Imam Syafi'i saja. Ni pandangan majoriti ulama. Pandangan majoriti ulama mazhab mengatakan orang yang bermusafir kalau dia nak berbuka puasa dalam perjalanan tersebut, syarat dia mesti dia menjadi orang musafir bermula pada permulaan siang hari lagi. Okey, boleh faham kan? Baik. Mana comel di antara berbuka dengan berpuasa? Ni ada perbincangan lah di kalangan ulama. Mana comel di antara berbuka dengan berpuasa? Ketika kita orang bermusafir, sedangkan diberi kepada kita rukhsah berbuka. Sebab baru ni ada orang tanya, Ustaz, Kang berbuka saat ni tu rukhsah Kang? Dah kenapa kita dah ambil? Sedangkan ada Sayyidina Umar kata, sadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu sadaqatah. Ini adalah sedekah yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu, maka mungkin terimalah sedekahnya. Ini dalam hal qasar sembahyang. Baik, kan rukhsah tu sedekah. Kenapa kita masih lagi berpuasa? Okey, gini. Sekarang ni masalah orang bermusafir, ada hadis yang Rasulullah berpuasa. Ada hadis yang Rasulullah bagi pilih di antara berpuasa ataupun berbuka. Dan ada hadis yang Rasulullah larang berpuasa. Ada belaka.
Ketiga-tiga hadis ini adalah hadis sahih. Dalam satu hadis yang diriwayat daripada Abi Darda, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kata Abi Darda, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan fi harrin syadid. Kami keluar bersama dengan Rasulullah pada bulan Ramadan, pada hari bersangatan panas. Hatta in kana ahaduna yada'u yadahu ala ra'sih, sampai kami tok tangan kepala panas sangat. Kata Abu Darda, fama minna sa'im illa Rasulullah wa Abdullah bin Rawahah. Tidak ada di kalangan kami orang berpuasa melainkan dua orang je hak puasa. Siapa? Rasulullah dengan Abdullah bin Rawahah. Okey, dalam musafir ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dalam musafir ni sahabat lain tak puasa. Dalam hadis yang lain juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang mana satu diriwayat daripada Aisyah, bukan, diriwayat daripada Jabir bin Abdullah. Hadis Bukhari Muslim diriwayat daripada Jabir bin Abdullah, dalam satu musafir itu pada bulan Ramadan, tiba-tiba ada seorang lelaki pesang. Lepas tu orang sahabat-sahabat lain teduhkan dia. Kata Rasul tanya, sebab dia? Kata, dia orang pun kabar kepada Rasulullah, dia puasa. Maka kata Rasul lagu mana? Laisal birru as-siyamu fis safar. Laisa minal birri as-siyamu fis safar. Bukanlah daripada kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Bukan kebaikan. Rasul kata bukan kebaikan berpuasa di dalam perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau orang belajar nahwu ni, dia akan jumpa dalam bab ada sebahagian daripada lurah Arab ditukarkan alif lam kepada alif mim. Kan kita ar-rajulu, dia ada am-rajul. Dan ada riwayat hadis ni disebut oleh Rasulullah dengan lurah tersebut. Kan saat ni kan laisa minal birri. Ada riwayat kan ni? Laisa minam birri. Minam birri as-siyamu am siyamu fi safar fim safar. Ada dalam ilmu nahwu disebut riwayat tersebut. Benda kita nak khabar dalam hadis tu, Rasulullah khabar tidak ada kebaikan, bukanlah daripada kebaikan orang berpuasa pada ketika bermusafir. Kedua, ada hadis yang Rasulullah berpuasa. Ada hadis Rasul kata tidak ada kebaikan. Bukan ada dalam hadis yang lain, ketika mana Rasulullah berbuka masih lagi ada orang berpuasa, kata Rasulullah, ulaika humul ausah. Orang tu adalah orang yang derhaka. Rasul larang berpuasa. Okey, ada hadis yang ketiga yang diriwayat daripada Aisyah, bahawasanya Hamzah bin Amr al-Aslami, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'asumu fis safar?" Adakah boleh aku berpuasa pada ketika bermusafir? Di Hamzah bin Amr al-Aslami kata Aisyah, kana kathiras siyam. Dia memang orang yang cukup kuat berpuasa. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? In syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir. Kalau mu nak berbuka, berpuasa, kalau mu nak berbuka. Maksudnya Rasulullah bagi pilihan kepada dia. Hadis juga diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Okey. Jadi ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah suruh bagi pilihan kepada orang yang bermusafir, nak buka pun tak apa, nak puasa pun tak apa. Dan ada hadis yang mana Rasulullah berpuasa, sahabat lain habis buka. Dan ada hadis Rasulullah kata mana? Bukan kebaikan orang tu berpuasa ketika perjalanan. Maka lagu mana kita nak faham ke semua hadis tersebut? Maka ulama di dalam memahami hadis-hadis tersebut, ulama kata kadang-kadang afdal berbuka, kadang-kadang afdal berpuasa. Bilakah afdal berbuka? Afdal berbuka ketika susah, masyaqqah, susah kita berpuasa. Kalau kita puasa Allah susah, kita nak pergi Kuala Lumpur, tolak daripada kita daripada Kuala Lumpur nak balik ke Terengganu, memang tolak daripada Kuala Lumpur saat itu pukul 9 pagi. Tapi pukul 9 pagi, pukul 11 pagi tu dah atas highway lagi. Allah, musim ni panah. Kereta ekong tak ada, cermin dah nak turun. Cuba bayang. Agak-agak warna kalau puasa. Naik atas highway tau. Ekong tak ada, cermin dah nak turun. Tak tahu lah warna. Tak tahu lah. Memang dah senyum sikit ke dia. Sungguh, Allah Rabbi, letih kalau puasa, ngepanah dahaga lagi. Okey, afdal bagi dia berbuka. Kereta kita, ekong dia macam duk Korea dah. Gimana pun tak ada masalah kita. Tambah-tambah bukan kita driver, kita duduk belakang.
Kita naik kereta, pejam mata, sampai baru buka. Memang sikit pun tak ada letih kita. Maka, hak lebih afdal kita berpuasa. Baik.